Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung modul 9.3. Okey, sel kimia. Okey, sebuah sel kimia, English we call voltaic cell. Voltaic cell, terdiri daripada, you tengok gambar ajar dia. Terdiri daripada dua jenis logam. Okey, terdiri daripada dua jenis logam. Oh, sini ada berlainan, so dua logam. Terdiri daripada dua logam berlainan. Dia kena berlainan. Kalau dia logam sama, itu sudah sel elektrolisis. Okey, so sini dua logam berlainan, maka sel kimia lah. Dalam bahasa Inggeris dia voltaic cell. Yang dicelup maksud dia macam ni. Celup, immerse ke dalam suatu elektrolit dan disambung kepada, tengok atas, V. So kita pakai voltmeter. Selalunya lah. Voltmeter yang mencatatkan bacaan. Okey, ini ada orang tanya, dulu orang pakai G tu, galvanometer, boleh ke? Okey, sekiranya you kata galvanometer yang mencatatkan bacaan, yes, boleh diterima. Tapi galvanometer G tu, ingat lagi 9.1 kita ada G punya. Ada yang tak ada bacaan. Okey, so tak boleh lah. Setakat galvanometer tak boleh. Kena ada bacaan. Kalau tak ada bacaan, macam mana nak teruskan nilai semua tu? Okey, Kalau dulu G, tak kisah sebab kita bukan nak bacaan. Pemindahan elektron pada suatu jarak tiub U, kita pakai G, galvanometer. Okey? Sebab tak perlu ada bacaan. Okey, So, sekarang contoh yang pertama. Okey, kita tengok macam mana kita nak kaji. Sini ada dua jenis, saya panggil sel kimia ringkas. Simple voltaic cell. Sebab dia ada satu lalutan sahaja. Okey, so saya bagi dua contoh di sini. Lepas tu kita ada nama dia sel Daniell. Sel Daniell kena sebiji macam ini. Kena ada ini, okey, ada kuprum, ada zinc sulfat, kuprum 2 sulfat. Tak boleh ubah. So ini nama sel Daniell sebab Daniell yang menjumpa sel ini, dia yang buatkan. Lepas tu kita ada sel kimia biasa. Okey, voltaic cell tak simple punya. Maksud dia ada dua lalutan tapi pakai benda lain. Okey. Okey. Satu pakai pasu beliang, satu pakai litian garam. Fungsi yang sama untuk pergerakan ion. Ini nanti kita bincang. Okey, so sekarang saya kaji yang pertama, bagaimana kita nak study. Okey, untuk sel kimia ringkas ini, elektron magnesium, sekarang kita panggil elektron. Kenapa elektron? 9.2. Sebab celup dalam lalutan ion dia. Itu elektron. Okey, asal dia logam. So sekarang kita boleh panggil elektron sebab you celup dalam lalutan elektrolit. Ini kita panggil elektrolit. Okey, elektrolit lalutan kuprum 2 nitrat. Klorida. Okey, so sekarang ada kuprum, ada magnesium, celup dua-dua dalam lalutan kuprum 2 klorida. So elektron ni sepatutnya kita lukis. Tapi gambar aja dah ada, so saya tak padam lah, nampak elok juga. So dia kata elektron keluar dari sini. Padahal masa exam dia suruh awak tentukan elektron keluar dari mana, macam dulu kita belajar. Okey, so sini dah ada, so kita ambil terus lah. Magnesium keluar elektron. Kenapa magnesium keluar elektron? Ini yang kita nak kaji. Okey, so sekarang step pertama, mula-mula sekali, apa you kena buat? Okey, so mula-mula you kena buat macam ni. Okey, saya ambil satu, tak apa, tulis di dalam. Okey, lalutan kuprum 2 sulfat. Okey, apa ion yang ada di dalam? Okey, kita ada Cu 2 positif. Okey, lepas tu okey, kita ada Cl negatif. Ini step pertama, Cl negatif. Okey, lepas tu kita ada, tak habis lagi Cu2 positif, Cl negatif, betul. Tapi untuk case elektrolisis ini, kita ada dua lagi.
perkataan larutan. Larutan di sini bila masuk ke topik sel kimia, sel elektrolisis, dia akan dipecahkan. H2O larutan akan jadi H+, okey, dan OH negatif. H+ dan OH negatif. Okey, ada 4 ini. Ini kerja step pertama. Ada 4. Okey, step kedua. Okey, salin nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, salin daripada jadual dulu. Siapa ada jadual di tepi? Okey, cari untuk saya magnesium punya. Ya, 2 positif tambah 2E. Ini daripada jadual yang kita belajar, keupayaan elektrod piawai. Okey, dapat Mg. Okey, nilai dia okey, berapa? Negatif 2.38. Negatif 2.38 V. Okay, very good. Pastikan you tahu nak cari di mana. Okay, ini daripada jadual. Okay, lepas tu ini untuk, sebab dia kata magnesium dengan kuprum. Maka kita cari lagi satu kuprum punya, Cu2+. Ini ikut keupayaan elektrod piawai. Tambah 2E. Kita dapat Cu. Nilai dia, okay, perlahan-lahan kita buat, ini topik yang susah. Okay, nilai dia berapa? Positif saya rasa. Positif 0.34. Yes, very good. Thank you. Okay, 0.34 V. Okay, ini you kena tulis dulu. Okay, ini kena tulis dulu. Kalau tak ada ini, kita tak boleh teruskan. Kita tak tahu macam mana nak teruskan. Sebab nak cari mana keluar elektron tu pengoksidaan. Okay, so bila ini dua dah ada, sekarang dia kaji dua ni. Okay, so bila dah ada, apa kita kena buat? Okay, kita kena tengok antara dua ini. Okay, cari dulu ejen pengoksidaan, senang sikit. Ejen pengoksidaan yang positif, betul? Positif. So, ejen pengoksidaan adalah melakukan penurunan. Ini, Cu2+ adalah ejen pengoksidaan. So, dia kena melakukan penurunan. Betul? Lepas tu, negatif adalah ejen penurunan yang kuat. So, depan ejen pengoksidaan. So, ejen penurunan adalah Mg. Okey, ejen penurunan adalah Mg. So, pengoksidaan berlaku di pilih elektrod. Pengoksidaan berlaku di Mg. Pilih ya. Sekarang you ada dua je. Mg, Cu. So, pengoksidaan berlaku di Mg. Okey, sebab tengok. Mg suka melakukan pengoksidaan. Dia merupakan ejen penurunan yang kuat. Boleh? Okey, lepas tu penurunan akan berlaku di Cu2+. Sepatutnya sebab dia positif 0.34. Tapi penurunan di mana? Kita study dia di mana akan ada penurunan. Di sini yang celup ini, iaitu Cu. Okey, so kita ambil ini ambil dari mana? Ini ambil dari logam dia, elektrod dia. Maksud dia dekat tempat elektrod ini akan berlaku pengoksidaan. Dekat tempat elektrod ini akan berlaku penurunan. Itu maksud dia sebab ikut nombor nilai keupayaan piawai. Okey, boleh? Nilai keupayaan piawai negatif 2.38 untuk Mg. Maksud dia Mg adalah ejen penurunan yang kuat. Ejen penurunan yang kuat akan melakukan pengoksidaan. Ini ejen pengoksidaan, maka akan melakukan penurunan. Tapi ini tak semesti. Ini nanti kita tengok apa yang boleh jadi. Okey, untuk sekarang, boleh faham ke? Boleh cari? Semua yang ke atas yang Cu2+ dengan Cl negatif semua datang H dengan OH tu.
Okey. Ini datang daripada ini. Okey ah. Ini datang daripada ini. Perkataan ini. Lalutan maksudnya H2O. H2O boleh split kepada H plus dan OH negatif untuk topik sel kimia dengan sel elektrolisis. Okey, soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada, cakap tak ada kan? Saya teruskan lah. Tak ada, sir. Okey, kalau nanti ada, bagi tahu. Okey, sekarang sampai ke setengah persamaan dia. Okey, berlaku di magnesium adalah proses pengoksidaan. Okey, so pengoksidaan maka akan berlaku inilah. Mg tidak ada simbol ini lah. Okey, Mg jadi Mg2 positif tambah 2E. Pertama ion keseluruhan nanti, hujung sekali. Itu you pun boleh buat lah. Kita dah buat banyak di 9.1. Ini pengoksidaan dia. Okey. Sebab kenapa pengoksidaan? Sebab magnesium adalah ejen penurunan yang kuat. Ejen penurunan yang kuat, sebab negatif nilai dia. Banyak negatif. Bila ejen penurunan yang kuat, dia akan melakukan pengoksidaan. So, ini yang berlaku dekat pengoksidaan. Okey, so kita selesaikan untuk bahagian pengoksidaan dulu macam biasa. So, di sini, terminal apa? Dia sambung ke terminal. Untuk kes ini yang keluar elektron, kita panggil terminal negatif. Elektron keluar. Okay, Mg keluarkan elektron, 2E. So, elektron keluar, kita panggil dia negatif terminal. Okay. So, satu nama lagi, kita boleh panggil dia sebagai anode. Okay, anode maksud dia tempat keluar elektron. Okay, anode maksud tempat keluar elektron. Elektron keluar di sini. Maka keseluruhan elektron magnesium ini, kita panggil dia anode sebab tempat keluar elektron. Sama maksud dengan negatif terminal sebab dia keluar elektron. Elektron keluar daripada negatif terminal. Okey, hasil yang terbentuk, hasil ini. So, apa nama dia? Ion magnesium. Hasil dia ion magnesium. Okey, ion magnesium dihasilkan, dulu kita pun ada belajar untuk ini. So, sekarang dia daripada atom banyak menjadi ion. Okey, so sini kita panggil pemerhatian dia elektron magnesium menipis, become thinner. Sebab dia sudah jadi ion, maka elektrod dia sudah menipis. Itu pemerhatian. Dia akan jadi kecil. Dari besar akan habis akan lalu nanti akan jadi kecil. Okey, kalau ikut dulu ada orang tulis magnesium berlarut. Okey, magnesium melarut. Masih boleh diterima. Okey, sebab dia memang melarut, lepas tu nampak dia jadi nipis. Okey, pengertian di sini kita tak pakai elektron apa, sel kimia kita nak ada dari segi elektrod, keupayaan elektrod piawai. So, kenapa dia berlaku pengoksidaan? Mengapa Mg berlaku pengoksidaan? Kerana nilai E, nilai keupayaan elektrod piawai magnesium adalah negatif 2.38 V. Okay. So, magnesium merupakan ejen penurunan. Nah, ini cara kita jawab. Tulis penuh lah. Okey. Sebab kita ambil nilai dia. Nilai keupayaan elektrod piawai magnesium adalah negatif 2.38. Maka magnesium ini merupakan ejen penurunan. So, cukup. Bila dia merupakan ejen penurunan, maksud dia akan melakukan pengoksidaan.
Ini separuh. Saya tolong awak. Okey, untuk ini dulu. Ada soalan. Ada soalan. Tak ada. Tak ada juga. Okey. Maksud dia, you boleh terima benda ini sebab kita akan kita akan study macam ni. Okey. So ini dah. Okey, sekarang kita tengok penurunan. Yang berlaku penurunan di tempat Kuprem. Di tempat Kuprem. Iaitu di kawasan sini. Berdekatan dengan dia ke di kawasan sini. So kita kena kaji apa yang berlaku ni untuk penurunan. You rasa berlaku apa? Nak tahu berlaku penurunan, kita tengok ini di 0.34. CU suka melakukan penurunan, CU2+. CU2+ suka melakukan penurunan. Cek, tengok ada tak CU2+? Ada. Dalam larutan ada. Dalam larutan ada CU2+. Okey, baik. So ini berlaku. Ini berlaku sebab ada. Okey, so CU2 plus 2E equal to CU. Ini telah berlaku. Sebab penurunan akan berlaku di kawasan sini. So kita tengok apa kemungkinan berlaku. Sebab ejen pengoksidaan. CU2 plus adalah ejen pengoksidaan. Ada. Dalam larutan ada. So CU2 plus 2E equal to CU. Okay, so sini akan jadi positif terminal. Yang terima elektron punya, elektron keluar negatif terminal, anode. Yang terima elektron punya positif terminal. Atau nama dia katot. Katot satu nama untuk elektron di mana elektron berkumpul. Elektron berkumpul di sini, maka ini nama dia katot. Okey, katot. Okey, so apa nama hasil? Nama dia logam Kuprem. Nama dia logam Kuprem. Okey, pemerhatian di sini ini warna perang. Tengok dia bagi awak warna perang. Okey, so ada orang kata pepejal perang terbentuk. Boleh, itu boleh diterima. Tapi tak berapa bagus. Sebab ini dah warna perang. Okey, so logam Kuprem di sini. So kita boleh tulis elektron Kuprem menebal. Sebab Kuprem ini dia akan melekat di sini, terenap di sini. Tambah-tambah ini jadi nipis sebab semua jadi ion. So daripada ion dalam larutan, dia akan jadi atom melekat di elektrod Kuprem. So bila melekat di sini, kita nampak elektrod Kuprem ini menebal. Dia jadi bengkak menebal, tebal di sini sebab sudah ada benda melekat di sini. Itu pemerhatian yang terbaik. Ada orang kata pepejal perang sebab Kuprem perang kan. Pepejal perang terenap. Itu jawapan bagus juga, tapi jangan lupa Kuprem ini sudah perang. So benda perang kalau melekat di sini dia kurang jelas. Dia tak berapa jelas sebab dia warna yang sama. Melainkan ini warna lain, contoh ini hitam. Lepas tu tiba-tiba ada warna perang melekat. Kita nampak pepejal perang terenap. Itu maksudnya. Terenap maksudnya melekat di sini. Untuk istilah yang pakai di topik sel kimia. Terenap, endapan. Okey? Nanti ada, nanti jangan risau. Okey. So ini bagaimana kita nak terangkan. Mengapa penurunan? Sama juga cara dia. Kita kata nilai. Okey. Nilai I0. Okey, Kuprem. Nilai I0 Kuprem adalah positif 0.34 V. Okey, maka Cu2+, dia bukannya Cu, kosong, maka ini Cu2+. Okey, so ion Kuprem 2 merupakan ejen
pengoksidaan. Ini cara kita jawab. So, nilai keupayaan elektrod piawai, I0 tu keupayaan elektrod piawai, kuprum 0.34. Maka ion kuprum 2 merupakan ejen pengoksidaan. Kalau ikut sini, ion kuprum 2 merupakan ejen pengoksidaan. Itu sebab dia berlaku penurunan. Okey, Okey, untuk bahagian ini, ada soalan? Sir, Okey. yang melekat dekat elektron kuprum tu atom apa? Atom kuprum. Kuprum. Oh. Yes. So yang atom magnesium yang larut tu dia jadi apa? Jadi ion magnesium masuk dalam. Dia masuk dalam air je. Oh, okey. Okey, So kita pakai elektrod kuprum menebal sebab warna perang melekat dekat perang. Okay, the brown color deposit dekat brown color. So kurang jelas kalau tulis macam ni. Tapi yang jelas, elektrod kuprum ini sudah jadi tebal sebab benda semua melekat di sini. Okay, Okay, good. Okay, E-cell. Bagaimana nak kira E-cell? Okay, keupayaan elektrod piawai, katot tolak anod. Itu formula dia. Okay, katot tolak anod. Okay, so katot di sini. Katot dia sini katot. Katot sini 0.34. Okey, so kita pun tulis tambah 0.34 tolak dengan anod. Anod negatif 2.38. Tolak negatif 2.38. Okey. Okey, buat macam ni lah. Tulis kecil. Okey, so tambah 0.34. Tolak. Formula dia kata tolak. Okey, tolak untuk anod. Anod punya nilai adalah negatif 2.38. Okey, so jawapan dia dapat 0.34 tambah 2.38. Tolak-tolak jadi tambah. Okey, so jawapan dia tambah 2.72. Yes, 2.72 V volt. Boleh kira? Senang Senang nak kira. Bila ini ada. Saya duk risau ni. Saya duk tunggu jawapan. Masa SPM nak bagi ke nilai ni? Exam bagi ke? Kalau tak bagi, satu dunia tenggelam lah. Macam mana nak buat? Tak bagi. Tak bagi kena hafal. Mati kita. Okay, elektrod piawai. So harap-harap diberi. So ini senang. Sudah jadi senang. Sebab kita ambil je. Ini tolak ini. Tolak-tolak jadi tambah. So nilai 2.72. Okey. Lepas tu persamaan ion keseluruhan. Ini saya tak tunjuk video lah. Sebab hari tu ada banyak kan. Okey, so macam mana buat? Ini tambah ini. So sudah 2i, maka kita perlu darab ke? Tak payah, terus potong. Terus potong, bagus. Kita terus potong. Ini dah banyak buat. So saya dah tak tunjuk macam mana nak buat. 9.1 kita dah kaji banyak. Yang susah-susah semua dah kaji lah. Okay, so kita tambah dua-dua. Kita dapat Mg 2 positif. Okay. Tambah Cu. Mg plus Cu2 plus equal to Mg2 plus Cu. So ini persamaan ion keseluruhan. Okay, kita dah settle satu case. Okay, okay, sekarang saya bagi awak 15 minit. In future macam ni, kita ada tutorial. Puan Jalini pun akan buat macam ni. Ada tutorial, ada perbincangan. Boleh offline. Tutorial ada nak tinggalkan Zoom ke, nak tinggalkan Google Meet, boleh je. Nak jimat data kan. Ada orang kata data mahal. Betul lah. Okay, ini contoh dah ada. You dah ada. Okay, so saya tak alihkan ke bawah lah. Okay, sekarang you punya kerja adalah ini. 15 minit, you try contoh kedua untuk hari ini. Okay, dan ini merupakan rujukan dia. Okay, so saya tak alihkan lah. You tengok ni lah rujukan dia. So saya nak setiap orang try ini. Kalau dapat, kira you sangat faham. Tak dapat, tak apa. Kita boleh bincangkan. Okay,
Okey, teruskan untuk yang kedua. 15 minit. 10.30 saya datang.
Okey, kita akan sambung. Okey, elektrod zinc dan kuprum. Tapi sekarang dia tak pakai larutan kuprum tau. Dia pakai, ini pakai larutan kuprum. Sini hanya pakai asid sulfurik cair sahaja. Okey, so bila keadaan macam ni, bagaimana kita nak tafsir semua? Okey, tengok step pertama sama saja. Okey, kita cek apa ion yang ada di sini. Asid sulfurik cair H2SO4. So ada H+. Lepas tu ada SO4, 2 negatif. Lepas tu air ada H+ sekali lagi. So kita tak payah tulis lah. Ini dah ada, sama saja. So ada OH negatif. Ada 3. Untuk kes di sini ada 3. Ada H+, SO4 2 negatif. Okay. Sebab ini daripada H2SO4. Lepas tu ada asid. Asid maksud ada air. Macam lalutan. Lalutan. Ini. So asid ada. Ada H+, ada OH negatif. So H+ telah ulang apa yang dah tulis. Maka kita tak tulis sekali lagi lah. Kita tulis sekali je lah. H+. So ada 3 lah. Okay, so sekarang zinc, kuprum. Okay, zinc, kuprum. Okay, saya boleh copy je, nanti saya tukar. Okay, salin daripada keupayaan elektrod piawai. Okay, zinc, kuprum. Zinc adalah Zn. Zn2 plus 2E jadi Zn. Okay. Berapa? Negatif 0.76. 0.76, very good. Okey, kita dapat nilai negatif 0.76. Yang satu lagi sama, kuprum. Sebab dia pakai zinc dan kuprum. Okey, so satu lagi kita ambil Cu2 plus 2E equal to Cu. Kita dapat nilai ni lah. Okey, 0.34. Ini nanti kita buat. Okey, so sini kita kena ambil mana yang melakukan pengoksidaan. Di mana? Di zinc. Okey. Di zinc. Di tempat elektrod zinc akan melakukan pengoksidaan. Sebab keluar elektron. Ada gambar raja dah bagi, senang. Tapi exam memang tak bagi lagi, you kena lukis sendiri anak panah ini. Okey, penurunan berlaku di kuprum. Penurunan memang berlaku di kuprum. Okey, so kita selesaikan yang sini dulu. Okey, kalau pengoksidaan adalah di tempat zinc, apa yang berlaku? Negatif 0.76. Ejen penurunan yang lebih kuat banding bawah lah. So, maka yang berlaku adalah ini ya. Ini jadi ini. Okey, so Zn jadi Zn 2 positif. Tambah 2E. Elektron dia keluar. Pergi ke sini lah. Okey, terminal negatif atau anode sama saja. Okey, yang betul tu tanya. Negatif terminal, terminal negatif sebab keluar elektron. Anode maksud dia elektron keluar, sama saja. Okey, hasil yang terbentuk ion zinc. Bukan ion magnesium. Ion zinc. Okey. So pemerhatian sama juga, elektrod zinc menipis. Elektrod zinc menipis. Kita tak payah pergi tukar cara nak jawab. Ambil sebiji je. Elektrod zinc menipis. Okey. So pengertian dia kita pun boleh ambil sebiji salin. Okey, so in future you tahu jawapan dia ulang-ulang. Tapi soalan akan keluar pelbagai jenis gambar raja. Itu saja.
nilai keupaya elektrod piawai zinc adalah negatif 0.76 V. So zinc merupakan ejen penurunan. Cukup. Sudah cukup. Sangat bagus. Bila dikata zinc merupakan ejen penurunan atas bukti E0 itu, maksud dia akan melakukan pengoksidaan. Okey, so sekarang untuk sini ada problem tak? Untuk sini. Tak ada, sir. Tak ada, sir. Tak ada, oh. Senang, oh. Wah, you pun seronok kan? Wah, saya dah boleh SPM ni. Okey, sekarang masalah di sini. Okey, so di sini penurunan dia akan berlaku di kuprum. Dia akan berlaku di kuprum. Betul? So, ikut sini, ion kuprum punya adalah tambah 0.34. Sepatutnya adalah inilah, kan? Tapi tak ada. Tak ada ion ni. Ion kuprum tak ada. Mana ada? Tengok. Dalam lalutan, hanya ada 3 je. Ini okey. Ada 4. Ini terus penurunan. Sebab ada Cu2+. Ada. Ini tak ada. Tak ada Cu2+. So, kalau sini you kata Cu2+, ini dah salah. Itu sudah salah. Sebab soalan ni, dia ada Cu2+. Tak ada. Dia ada Cu elektrodnya. Dia hanya bagi tahu awak penurunan berlaku di elektrod kuprum. So, apa yang berlaku untuk penurunan? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa nak cuba? Mana? Macam mana? Kena pakai yang H plus tu ke? H2SO4 tu. OH negatif tak boleh. Tak pakai. Okey, ini OH negatif, dia di bawah lagi, betul? Ini, kita pakai ini. Okey, so, apa nilai H plus punya E0? Siapa tahu? Nilai E0 punya. Okey, so kita tambah satu lagi di sini. Kita boleh dapati 2H positif. Tambah 2E sama dengan, ambil simbol ni. Okey, cek untuk hidrogen pula. Okey, E0. Berapa? 0.00. Ya. Okey, so patutnya kita kena ambil Cu2+. Betul, memang kita kena ambil Cu2+. Tapi masalah dia tak ada. Tiada. Tiada kan? Tak ada. Dalam lalutan memang tak ada Cu2+. So dia tak akan ada bila tak ada, tak berlaku untuk dia. Tapi ini pula you kata, ni Cu. Ini maksud dia penurunan berlaku di sini. Ini. Berlaku di sini. So tempat sini akan berlaku. So kawasan sini akan berlaku sesuatu. Okay, so yang Cu2+ jadi tambah 2E jadi Cu tidak berlaku di sini. Sebab dia tak ada dalam lalutan. Benda ni tak ada. Maka kita ambil ini, ya. Okay, sebab ini ada. Okay, so ini ada 2H plus 2E equal to H2. Macam ini cara nak identify. Tapi jangan risau, 2 je. Okay, saya pening ni nanti in future macam mana buat. Cara ada bentuk macam ini, simple voltaic cell ada bentuk macam ini. Itu je. Kalau ini tak jadi, dia akan confirm H plus punya. Sebab lalutan. Okay, so 2 contoh dah cukup lah. Okay, so positif dan katot sebab tempat elektron sampai. Elektron sampai. Maka sini adalah terminal positif.
Dan sini nama dia katot sebab elektron sampai. Okay. So hasil dia, ini apa? Gas, hidrogen, H2, gas hidrogen. Okay, apa pemerhatian dia? Tidak berwarna, gelembung gas tidak berwarna terbebas, release. Gelembung gas tidak berwarna bebas sebab hidrogen gas tak berwarna. So dia keluar bubble. Sini keluar bubble. You akan nampak bubble naik di sini, bubble. Gelembung gas keluar. Okey. Sini. Okey, kita akan pakai balik nilai. Cara nak terang sama je. Okey, nilai E0 bukan kuprum. Salah. Hidrogen. Adalah okey, 0.00. Kosong pun tak apa. Okey. Kosong pun boleh. Okey, cuma saya samakan sebab kertas 3 ada kepentingan dari segi titik perpuluhan. So kita biasakan. Okey, biasakan. Adalah 0.00 volt. Okey, lepas tu ion hidrogen merupakan ejen pengoksidaan. Okey, so nilai E0 hidrogen adalah 0.00. Ion hidrogen merupakan ejen pengoksidaan. Nah, ini cara kita jawab. Okey, kira dulu E cell dia macam mana kira? Macam tadi. Okey. E untuk katot, tolak untuk anod. Okey, saya ambil atas kopi terus, senang, cepat sikit. Okey, katot tambah 0.34. Okey. Tolak 0.76. Okey, kita dapat tambah berapa? 1.10. Betul? Ustaz. 0. Kenapa tolak dengan EO apa nama dia? EO kuprum tak tolak dengan hidrogen? Tak, ini untuk katot dengan anod. Tempat dia ini. Oh, okey faham. Tempat dia. Okey. Ini hasil dia di bawah dia. Okey, untuk E-cell kita hanya ambil elektrod punya nilai sahaja. Elektrod mana, tolak elektrod mana, cukup. Okey ya. Dan ini tambahkan hidrogen sebab nak tahu apa yang terhasil di situ. Boleh terima? Boleh, sir. So ini untuk kuprum, ini untuk zinc punya, so dapat 1.1 lah. Bila you celup dua-dua, you memang dapat 1.1 nilai dia. Okey, voltmeter punya nilai. Ini sebenarnya voltmeter punya nilai. Okey, so kalau you buat di sekolah, voltmeter awak sekarang bagi nilai awak positif 1.10 lah. Macam tu. Okey ya. So sekarang last. Persamaan ion keseluruhan. Zn tambah 2H+. Lepas tu kita dapat Zn2+ tambah H2. Yes. Inilah kita dapat pengoksidaan. Zn plus 2H plus equal to Zn2 plus H2. Betul kan? Yes, selesai. Okey. Kita selesai dua case ini. Okey, so saya bagi sedikit masa untuk pembetulan sekiranya perlu. Okey, 2 minit ke pembetulan.
Okey, selesai untuk hari ini pun ya. Okey, kita ada sel kimia ringkas, the simple voltaic cell. Okey ya. So, okey, ini kelas terakhir. Sedih juga. Saya pun rasa sedih. Tak apalah. Okey, in future pembelajaran kendiri guna Telegram. Okey, handout seperti biasa saya akan update di situ, awak sendirilah. Okey, dan tengok video yang saya bincang dengan 5B. Saya akan post semua video dengan 5B. Okey, sebab dalam bahasa Melayu. Okey, supaya awak boleh pakai dan sekerat lagi 5A pun ya, separuh mereka boleh pakai. Okey, so 5A di FB saya tak post apa-apalah. Saya akan buat bahasa Inggeris dengan mereka. Okey, so ini sahaja untuk hari ini pun ya. Ada masalah apa-apa nak bagi tahu saya ke? Tapi program saya akan teruskan. So saya akan teruskan berada dalam kelas 5C1. Saya akan teruskan dalam sebab kemungkinan panitia, saya ketua panitia. So kalau apa-apa saya nak buat program untuk eksperimen ke, untuk outreach ke apa-apa, so saya akan involvekan semua tingkatan 5. Fokus saya memang tingkatan 5 dulu. Tak ada masa lebih-lebih bagi fokus form 4 lah, sebab form 4 pun ramai tak masuk online class sebenarnya. Biasalah. Okay, so ini ya untuk hari ini. Terima kasih semua. Okay, so saya akan stay dalam doa awak, tapi saya akan diamlah. Thank you so Amira. much. Ya, selamat. Okay, thank you. Okay, so kelas terusnya dia ikut arahan Cikgu Jalini. Dia akan pakai Google Meet. Rasanya biasa lah. Dia akan pakai Google Meet. Tapi pembelajaran kendiri diteruskan untuk kebaikan awak untuk menghadapi SPM. Okay, target SPM tahun ni. Jangan tunggu postpone ke apa. Itu lain cerita. Okay, kita memang kena fight dari awal. Sebab habis form 5, kita nak ulang kaji form 4. So form 4 yang modul pun sama. Saya akan buat macam ni. Tapi saya perlu masa sebab modul lama saya dah siap. Modul lama. Tapi ada sedikit kekurangan. Sebab ada konsep dah ubah. Okay, Evan, thank you. Okay, bye. Bye, sir. Thank you. Thank Bye. you, Okay, sir. welcome. Thank you, sir.